Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, Assalamualaikum. Selamat kembali ke kelas audio design. Alright, okay. So, apa yang kita akan buat pada kelas kali ini adalah kita akan tengok apa yang kita boleh buat dengan multi-track. Okay, macam kelas sebelum ni tadi, kita buat single track yang di mana saya jawab macam mana kita nak buat voice recording. Okay, macam mana kita nak alter kita punya voice tu supaya jadi elok. Okay, dan kita buang noise dan sebagainya. Lepas tu macam mana kita boleh masukkan effects lah. Okay, delete dan sebagainya lah. Okay, kita boleh naikkan dia punya leveling dan sebagainya. Ada tadi tak yang dah try re-record balik? Ataupun masih pakai yang orang kata apa, yang sound yang orang kata apa, yang kita record tadi? Ada try record yang lain, buat yang sound lain? Ada tak? Tak ada. Tidak, itu je sah. Okay, tak apa. Okay, just untuk sedikit information saya boleh cerita dengan awak. Okay, dalam kita punya Adobe Audition ni, dia sebenarnya bukan sekadar untuk kita nak buat voice recording saja. Okay, kalau kata in case lepas ni you guys ada subjek yang memerlukan untuk you guys buat apa ni, video production video production yang di mana ada vocal ataupun ada voice, human voice yang you guys nak tu. So bila kita record menggunakan kamera, saya tak sure you guys pakai apa jenis mikrofon. Okay, tapi normally most of microphone akan ada create kita panggil noise lah, noise, humming ataupun apa, pop sound ke dan sebagainya. So kita boleh tarik sound daripada kita boleh tarik video masuk dalam kita punya software Adobe Audition ni, dan kita boleh adjust kita punya sound. So jadi you punya video punya sound tu akan jadi lebih baik. Okay. Cuma sebenarnya benda tu boleh dilakukan juga dekat dalam Adobe Premiere sendiri. Okay, dalam Adobe Premiere pun memang ada function tu, you guys boleh buat. Cuma saya tak berapa sure dia punya detail untuk kita nak tukar tu adakah dia sama macam Adobe Audition, level of editing tu lah. Tapi tak silap saya, bila saya tengok sekali lalu, dia almost sama. Okay, sebab yang penting apabila kita buat video recording, kita nak kita punya clarity of kita punya voice lah cantik, tak ada noise. Okay, macam tu baru okay. Alright, okay. So tanpa melengahkan masa, okay, boleh buka awak punya Adobe Audition. Okay, boleh buka Adobe Audition. Sekejap. Hilang. Okay. Okay. So sekarang nampak tak dekat skrin? Nampak. Alright, okay. So sekarang ni kita dalam Adobe Audition. Okay, tadi masa kita buat kelas kita yang pakai single track tu, yang di mana kita mulakan dengan file, lepas tu new, lepas tu kita buat audio file lah. Okay, tadi ada start kita dekat situ yang di mana kita tak boleh save yang kita punya working file untuk single audio. Okay, dan saya dah double check, memang betul kita tak boleh save yang untuk sebab dia single track sahaja. Single track, that's why bila kita dah apply, kita dah ada effect, kita tekan apply dan kita kena save dia sebagai satu file lah. Dia dah orang kata apa, dia dah compress. Okay, tu kita tak boleh save sebagai working file. Okay, kita kena save dia terus sebagai MP3, satu single file. Okay, cuma yang lepas ni, kali ni kita boleh save kita sebagai project lah. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang ni, tadi kita pergi ke audio file, kali ni saya nak minta you guys, kita pergi dekat file, kita create new dan kita pergi dekat multi-track session. Okay, tadi kita main single file je, hari ni kita lepas, sekarang ni kita nak main multi-track session. So boleh klik pada multi-track sessions kat situ, ataupun shortcut key dia adalah Ctrl N. Nanti dia akan bagi you pop up tau. Okay, dia akan bagi pop up. Sekejap saya, okay, betul, dia akan bagi pop up. Okay, so untuk multi-track session, nama tu tukarkan kepada nama you.
Okay, dan you guys tulis nama, lepas tu you guys tulis ducking. Okay, D-U-C-K-I-N-G, ducking. Malam ni kita nak belajar macam mana nak buat ducking. Nanti saya explain ducking tu apa. Okay dah? Sudah. Okay, alright, okay. Jangan tekan OK lagi tau. Jangan tekan OK lagi. Kita nak tengok apa kita nak kena setting kat sini. Alright, okay. Dalam multi-track session ni adalah dia memberi kita an option yang di mana kita boleh tambah lebih daripada satu layer untuk setiap satu projek yang kita buat. Okay. So kalau tengok kat sini, bawah session name tu kita tulis nama kita ducking. Lepas tu kita ada location. Folder location ni, inilah tempat di mana apa-apa file yang kita dah buat ke data-data dia semua akan store dekat dalam tu. Macam yang kita buat single track tadi tak ada, dia tak bagi. Yang ni dia terus bagi. Okay. So jadi kalau macam standard dia akan save kat dalam dokumen Adobe Audition. So kita tak payah kacau lah, kita biar je, tak payah usik Sekarang ni kita nak tengok dekat template ni. Okay. So if you guys klik pada template tu, dia akan bagi beberapa option. Okay, kalau you guys tengok itu memang dah ada 24 track music session, empty stereo, film sequence, okay. Lepas tu film sequence surround, lepas tu full rock band, podcast kalau kita nak buat podcast, okay. Yang saya nak you guys tengok tu, saya nak you guys pergi dekat radio voice over ataupun radio VO with music ducking. Kita nak pakai template yang ni. Okay. So apa radio voice over with music ducking? Okay. So perkataan ducking music ducking ni sebenarnya dekat dalam mana-mana software audio ataupun dalam mana-mana music punya entertainment dia orang akan faham lah. Okay, music ducking ni adalah di mana kita nak combinekan kita punya vocal voice dengan music background. So selalunya apa yang kita intend untuk buat adalah kita akan letak kita punya voice dan bila sampai dekat audio kita sendiri akan manually adjust audio tu jadi rendah. Lepas tu bila kita tak bercakap dia akan naik balik atas lah, dia akan jadi balik level macam biasa. Okey. Itu kalau kita bercakap pada slot yang panjang. Okey? Dan dia akan terus balik. Bayangkan kalau macam for example kita jadi DJ radio yang kita akan cakap separuh, berhenti, sambung balik berhenti, sambung balik berhenti. So takkan awak ataupun takkan kita nak setiap kali nak kena cari point untuk naik turun kan. So itulah datang je music ducking. Music ducking ni dia akan buat di mana dekat bahagian vokal yang ada vokal, dekat situ bahagian muzik dia akan turunkan, bahagian yang tak ada vokal dia automatically akan naik. So dia mempercepatkan proses untuk kita buat ducking tu lah. Okay, pernah dengar kan? Apabila orang DJ radio, okay, selamat pagi bersama dengan saya. Oh ya, saya di sini berada dekat sini, kita akan menceritakan. Dia music naik, voice turun. Voice naik, music turun. Something like that. Okay. Dulu kena buat manually. Now dia dah ada this function, so kita ambil dan kita apply. Lebih senang lah. Alright. Okay. So kita ambil voice over with music ducking. Okay. And then baru kita press OK. Alright. Okay. Dan you guys akan dapat 3 track dekat situ. Okay. Ada tak? Ada, sir. Ada 3 track. Okay. So dia akan bagi kita 1 track untuk voice over, 1 track untuk music dan 1 lagi track untuk master untuk kita control semualah. Alright, okay. So benda-benda ni semua adalah controllable lah, kita boleh control dia punya dia punya adjust lah. Okay, alright, okay. So apa yang saya nak you guys buat next adalah kita kena import balik kita punya file yang tadi, yang kita buat siang tadi, yang kita punya voice over punya file tu. Alright, okay. So cari balik you guys punya voice over punya file. Okay. So macam tadi saya tengok dekat sini sebelah kiri ni ada file. Lepas tu ada media browser kat sini. Kalau tak jumpa media browser, cari dekat yang ada 2 arrow ni. You guys akan jumpa lah media browser. You guys akan jumpa effects, effects track, marker dan sebagainya lah. Okay.
So you guys boleh cari jap. Sepatutnya dia akan keluar sekejap. Pergi dekat file. Okay. Alright. Okay. So pergi kat media browser. Okay, cari dekat mana you store you punya tu. Okay. Sepatutnya dia keluar. Okay. Saya simpan dekat library pula. Saya simpan dekat saya punya desktop. Kalau susah nak cari kat sini, you guys terus boleh je pergi dekat atas ni lah. File. Lepas tu you guys tekan open. Alright, okay. So saya simpan kat desktop. Okay, ni saya punya voiceover tadi. Alright, okay. Saya tekan open. Sebila tekan open, dia akan buka kita punya file. Okay, dia akan buka kita punya file. Kita tak nak dia buka kita punya file ni. Kita nak dia terus import. Okay. So, apa yang kita boleh buat sekarang ni. Dan ni kita akan tutup dulu. Kita pergi dekat kita punya ni. Sekejap Kenapa dia tak buka ni? Okay, nampak ni. Dekat file ni. Ada jumpa tak file ni? Yang tab file ni. Dia tertutup sikit. Dia tersorok sikit. Yang tab file ni jumpa tak? Yang ni. Dekat bawah perkataan waveform. Jumpa. Jumpa Okay, kalau tak ada, awak double klik je dekat perkataan files tu. Nanti dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. Okay, double klik je dekat perkataan file tu. Nanti dia akan keluar macam ni. So tadi kita dah create satu multi-track ni. So multi-track nama saya Petra Daking. Lepas tu saya dah open tadi satu folder saya voiceover. Lepas tu you buat satu lagi. Okay, ataupun you guys ni lah. Okay, import file. Dia ada dua, import file ataupun open. You tekan import. Dan saya ada music background. Background music lah. So dia ada 3 file dekat sini Alright, okay, 3 file kat sini. Ada yang tak ada voiceover tak? Ada siapa-siapa yang tak ada voiceover? Semua ada voiceover Sekejap. Yang voice over tu nak masukkan drag je ke kena buka file lain? Tak payah. Nak drag pun boleh. Ataupun pergi ke sini. Tengok ni. Dia ada satu ni open. Satu ni import. Import tekan import. Oh, sebab saya punya dia jadi ada macam ni. Sekejap. Dia buka awak punya file kan? Dia jadi macam ni, Sir? Macam mana? Ada dua. Dua? Awak punya file voiceover? Macam mana file voiceover ada dua? Voiceover satu ada dua. Okey, tak apa. Nanti import satu lagi awak punya background music. Background music Alright. Ada tak siapa-siapa yang tak ada voiceover? Semua ada voiceover Ada. Okey, Farida tak ada voiceover. Tadi awak dah tengok dah video tadi, Farida? Ya, sudah, Sir. Dah. Oh, sekarang ni nampaklah kat saya punya screen. Ke tak nampak juga? Nampak. Okey, alright. Nampak. Okey. Sir, saya dah save tapi dia tidak keluar. Dia tak keluar? Awak dah save tapi dia tak keluar Dia tidak keluar. Saya save dekat desktop tapi dia tidak apa-apa yang keluar. Dia keluar, maksudnya lepas awak save tu dia ada keluar notification apa-apa tak? Ataupun dia terus biar macam tu je? Tiada, dia biar macam tu je. Dia patutnya, kejap saya tunjuk. Kejap yang lain sementara tengah import tu saya tunjuk sikit kat Farida supaya dia tahu. Kejap Farida saya tunjuk kat awak. So at least you guys tahulah. Right, okay. Sorry, saya rasa boleh kat sini ke tak boleh. Waveform. Kejap okay, macam ni Farida. Jadi tak? Awak punya jadi tak macam saya ni? Yang kita buat petang tadi? Sampai macam ni kan?
Ya. Okay, lepas tu awak pergi dekat file. Lepas pergi kat file, okay. Lepas pergi dekat file tu, you tekan save as tu. Okay, lepas tekan save as dia keluar. Keluar tak ni? Ya, keluar. Keluar. Lepas tu yang ni dekat browse ni, tukarkan dia punya ni. Kan ada location ni, nampak ni nombor 2 ni location. Location ni tukarkan kepada desktop. Kalau tak jumpa, tekan browser. Lepas tu pilih desktop. Okay, so make sure dia desktop lah. Lepas tu format dia tekan MP3. Dia ada banyak ni. Okay, ambil MP3 lah. Lepas tu dah tak payah tukar lain, terus okay. Nanti dia akan save dekat atas desktop. Tengoklah nama save atas nama apa. Dia memang akan jadi .mp3 lah. Okay. Boleh Boleh. Alright, okay. Okay, semua dah import dah tadi? Dah import dah? Background music dan juga kita punya video. Alright, okay. So kita dah ada kat sini, kita ada 2 file yang kita dah bawa masuk lah. Okay, yang start tadi ni adalah kita punya yang ducking tu. Ini kita punya project. Okay, dia .xesx. Ini adalah dot kita punya session. Session SES ni maksudnya session. Okay, so ini adalah session, multi-track session. Okay, so kita dah import kita punya music background, kita dah import kita punya voice over. So sekarang ni kita nak masukkan music background dan juga voice over ke dalam kita punya multi-track. Alright, okay, so apa kita kena buat? Kita double click balik dekat kita punya multi-track ni. Okay, nanti dia akan tukar atas ni multi-track lah. So apa kita boleh buat? Kita kecilkan balik kita punya ni. So kita akan nampak multi-track di sini. Okay. Sekejap saya besarkan ni. Okay. So boleh besarkan ya. Tarik je. Kalau hilang ni, macam tak nampak. Saya tak nampak apa benda pun. Okay. Nanti yang bawah file tu ada garisan hitam. Tarik je garisan hitam tu. Nanti dia turun bawah. So kita nampak kita punya file nanti. Okay, boleh? Sir, Ya. Saya punya tak jadi macam 3 layer tu hilang. 3 layer mana? Yang ni? Ya. Okay, tekan ni. Double click dekat awak punya ni. Yang ni. Yang dia tulis nama awak ducking tu. Yang kita dah buat tadi tu. Double click nanti dia keluar yang ni. Okay. Alright, ada Okay. Okay, semua dah boleh? Boleh follow? Boleh, Syah. Alright, okay. So kita dah ada kita punya satu voice over track kosong Kita dah ada kita punya music kosong dan kita ada kita punya master. So sekarang inilah proses untuk kita buat ducking. Okay, so since that semua orang ada voice over, okay, jadi tak apa, tak jadi masalah. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk satu proses Kalau kata kita tak ada voice over, kita ada music background je, kita baru nak record voice over. Okay, so apa yang kita perlu buat, kita boleh terus record dekat dalam session ni. Maksudnya kita tak payah buat asing-asing, kita boleh terus record. So lebih senang. So macam mana kita nak record kita punya voice over? Okay, so dekat track voice over ni, alright, okay, dia dah ada setkan voice over dekat sini. So apa yang boleh buat sebenarnya, kita boleh terus record dekat sini kita punya untuk kita punya session. Okay, so dekat sini kalau saya tekan record, dia tak jadi apa-apa walaupun saya dah select ni. Kenapa dia tak jadi apa-apa? Sebenarnya dia bukan boleh terus direct record dekat atas kita punya ni lah. So dia ada kena adjust sedikit. So tengok saya record memang tak ada apa, dia tak keluar apa-apa. Alright, okay. So apa yang kita boleh buat dekat sini kalau kita nak direct record? Okay, kejap kejap. Okay. Okay, so bila kita nak direct record, apa yang kita nak kena setting tu, kita kena setting dekat kita punya track dulu. Kita kena setting dekat kita punya track ni untuk record. Sebenarnya setiap track memang boleh record, tapi kita kena setting dekat kita punya track untuk record. Kejap saya check dulu, adakah saya punya preferences saya masih lagi sama. Okay, ROG. Okay, right, correct. Okay. So kalau ikutkan by dekat sini, sepatutnya dekat sini dia ada, nampak tak ada 4 button sini. M, S, R dengan I. Okay, M, S, R dengan I. Okay, so sepatutnya kalau bila kita nak buat
beri record, dekat 4 button ni dia akan boleh menyala. Menyala masuk sini akan keluarlah kita punya untuk kita punya recording. Okey. Sekejap saya nak kena adjust balik ni. Okey. Right, okay. Sepatutnya dekat sini boleh record Saya tak tahu kenapa dia tak boleh record. Sepatutnya dekat sini yang R ni dia boleh record. Dia ada button record function untuk record yang ni. Okay, tak apa. Nanti saya double check balik. Alright, okay. Okay, tak apa Nanti kita double check balik. Okay. Tapi kalau katalah if you are planning to record, untuk record direct pun boleh. Sebab ada voice over, memang ada button record, kita boleh record terus record direct lah. Okay. So since that semua orang dah boleh record, okay. Semua orang dah ada recording. So apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak drag masuk saja. Okay. So the first one, ambil you guys punya voice over ni. Okay. Drag je masuk dekat dalam ni. Drag voice over. Okay. Ambil yang voice over tu, drag je masuk dekat dalam voice over tu. Tekan OK. So nanti dia akan keluar yang kita punya voice over tadi tu. Okay. Jadi tak? Jadi saya punya dia keluar pop-up. Dia keluar. Tak apa, tekan OK je. Itu ada kita punya hertz tadi tak sama. Yang ni dia save sebagai 44,000, 4400. Yang kita punya ni adalah 48,000, 48,000. Okay, yang ni 44,100. Biasa dia keluar pop-up, dia nak verify je, tak apa. Tekan OK je, nanti dia masuk. Okay, jadi tak? Jadi kan? Alright. Okay. So bila dah jadi dekat sini, maksudnya kita dah ada kita punya voice. Dan kalau nak play pun, you guys boleh letak playhead ni. Nampak ni yang playhead warna merah ni? Playhead, dan you guys boleh tekan play lah. Assalamualaikum. Nama saya Dan you guys boleh Assalamualaikum. dengar balik Nama you guys saya punya voice lah. Okay ke tak okay. Okay. Selalunya bila kita dah buat external recording tu, memang dah okay lah. Confirm lah. Alright. Okay. So sekarang ni, kita nak masukkan music background. Music background pun sama juga. You guys boleh drag masuk. Okay. Tarik music background. Drag dia masuk dekat dalam kita punya bawah ni. Dekat music background ni. Okay. Music background ni. Right. Okay. So kalau awak punya jadi macam saya, dia terlebih. Macam mana saya nak drag yang terlebih ni? Okay. Dekat atas ni, nampak dekat atas ni. Dekat atas track ni, dia ada satu bar ni. Nampak satu bar ni? Okay, satu bar ni adalah kita punya yang slider lah. You boleh gerakkan untuk tengok. Okay. Kiri kanan. Okay, kalau rasa malas nak gerak-gerak, you guys boleh drag je hujung ni. Hujung ni maksudnya kita zoom lah. Supaya semua masuk dalam satu screen. Kalau nak zoom in, kita drag dia. Ni dia zoom in. Dia bagi detail. Kalau kita nak zoom out, kita tarik. So, supaya semua ada dalam satu track lah. Dalam satu screen. Okay. Okay. Boleh? Jadi? Jadi Alright. Jadi Okay. sir. Jadi. Okay. So, bila dah jadi, so adakah benda ni dia terus jadi? Okay. Adakah benda ni dia terus jadi? Okay. Kalau ikutkan by logic, sebenarnya dah jadi dah pun. Bila kita masukkan voice, kita masukkan kita punya music, dia dah terus jadi. Okay. Cuba kita tengok dekat depan ni. Okay. Cuba awak playback awak punya sound tu. Kan ada, make sure dia clash lah antara voice dengan kita punya music background tu. Waktu ketika awak cakap tu, music tu dia turun bawah ke tak? Okay. Assalamualaikum. Nama saya Peter Reza. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Ipoh, salah sebuah taman yang berada dekat. Rasanya dia ada turun tak? Ke sama je tak ada beza? Sama je. Turun sikit. Ada orang yang dia turun sikit Ada orang sama je tak ada beza
Alright. Okay. So memang betul ya, ada bila kita dah masukkan benda tu memang dah terus siap ada. Okay. Kenapa saya kata terus siap ada? Kalau perasan, kalau kita besarkan kita punya ni, dia dah ada ni processing kat sini. Dia dah masuk siap-siap. Okay, dia dah ada processing kat sini. Dia dah ada effect pun dekat sini. Effect 1 kat sini dan effect 2 kat sini dah masuk dah. Benda ni memang dah ada. So kita nak tahu adakah benda ni berjalan ke tak berjalan. Alright, okay? Saya Peter Reza. Sekarang ni Okay, so apa kita nak buat? Ada setengah orang yang dia punya tu kuat, ada setengah orang dia punya tu slow. Alright, okay. So apa kita nak? Kita boleh readjust balik supaya kita punya ni jadi lebih slow berbanding dengan kita punya voice. Kalau kita tengok kalau macam awak tengok saya punya clip saya ni, saya punya amount of saya punya background ni lebih tinggi daripada amount of saya punya voice. So absolutely lah dia akan jadi lebih tinggi. So sekarang ni kita nak reduce the amount. Okay. So macam mana kita nak reduce the amount? Okay. So macam mana kita nak reduce the amount? Kita pergi dekat kita punya music background ni. Okay. Music background ni. Music ni. Kita pergi dekat dynamic process tu. Nampak tak ada perkataan dynamic process? Jumpa tak perkataan dynamic process? Jumpa sir. Alright. Okay. Jumpa. So, dah jumpa perkataan dynamic process tu, double klik pada perkataan dynamic process tu. Saya tak rasa, nak tahu Ada, hilang dia. Yang ni, Ada. okay. Kalau tak ada, dia macam ni. Awak tak nampak, awak nampak macam ni je. So, awak besarkan dulu yang ni. Yang ni ada, music ni ada tak? Siapa tanya tadi? Ada. Ada. Lepas tu, besarkan dia ni. Besarkan ke bawah. Tak rasa. Yang ni ada tak dynamic Yang process? button-button Yang ni semua tak ada? tak ada. Okey, pergi dekat atas ni, tengok yang F ni dia tertekan tak? Yang effects ni. Oh. Okey. Ada? Okey. Ada. Alright. Okey. So double click nanti dia akan bagi So, kita. line saya sangat sangkut. Line saya ke line awak? Saya ni. Line awak Sebab sangkut-sangkut. saya tak dapat nak apa yang sejak. Gambar nampak? Gambar nampak. Tapi itulah saya tak dapat apa benda yang ni. Okey. Okey. Boleh follow kan? Yang lain semua okey tak? Ke ada Sekarang saya buat track. Okey je. Okey, tak apa. Sekarang ni Wani buka ni dulu yang dynamic process dekat bahagian music tu. Double click dekat dynamic process yang bahagian music tu. Okey. Alright, kita tak apa. Okey, kita teruskan ya. Okey. Jikalau ini dia punya proses jikalau apabila kita playback tadi, kita merasakan kita punya music bawah tu lebih kuat daripada kita punya voice. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh low downkan lagi kita punya processing ni. Okay. So dia ada dua plot kat sini. Ni plot pertama. Ini plot yang kedua. Okay. Satu plot ni. So apa yang kita boleh buat? Kita tarik dia. Kita low downkan dia. Turunkan lagi dia punya sound dia kat sini. Kita rendahkan lagi. Okay, kata for example saya letak dekat dia negatif 7. Okay, negatif 7 tak saya? Betul tak negatif 7 ni? Negatif 70. Saya besarkan. Saya letak kat negatif 70. Ini dia lining dia lah. Okay, saya letak kat negatif 70. So bila letak negatif 70, kita pergi balik kat kita punya track ni, kita playback. Kita dengar balik. Assalamualaikum. Nama saya Peter Reza. Awak akan confirm akan nampak ada perubahan dia. Jadi tak? Jadi. Jadi Jadi sir. kita punya voice tu tengah cakap, tiba-tiba sound tu jadi slow, betul? Okay. So dekat sini kita boleh adjust lah. Kalau macam awak adjust ni macam saya punya sound background ni tak dengar langsung. Awak naikkan balik. Naikkan balik, for example naikkan 55. Saya naikkan 55. Yang ni saya maintain kepada 30 lah. Sorry, sekejap. Allah, dah turn ni pula. Jangan. Hilang pula. Saya masukkan saya punya voice.
Okay, saya masukkan saya punya music background. Okay. Alright, okay. Proses. Okay. So yang ni, yang ni delete point. Okay. So saya ada 2 point. Yang ni saya naikkan kepada 55. Saya masih lagi maintain dekat dia punya DP dia 30. Yang ni saya maintain kepada 55 lah untuk dia punya DP yang ni. Okay. Alright, okay. So bila saya playback balik, awal muzik ni dia akan kuat. Bila masuk sini dia slow. Assalamualaikum. Nama saya Peter Reza. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Ipoh. Salah sebuah taman yang berada dekat dengan saya ni adalah Bandar Seri Botani. Pada keadaan Ipoh sekarang ni sangat-sangatlah tenang kerana kes COVID pada hari ini telah turun berbanding dengan kes semalam. Okay. So bagi saya untuk yang saya punya sound ni lah, untuk sound background saya ni, saya setkan kepada negatif 55 dah cantik. So maybe awak punya akan berbeza dengan saya lah. Tapi cuba main around that numbers. Okay, tengok yang mana sesuai. Okay. Okay, boleh? Boleh? Semua boleh? Boleh. Boleh Alright. Okay. So once kita dah edit, kita dah tukar, kita dah edit ni, okay, kita boleh tekan pangkah ni lah. Okay. Kita tekan pangkah ni. So kita boleh nampak lah ada dengar perbezaan permulaan dengan pengakhiran. Okay. Sekarang ni, katalah for example awak tengok dekat saya punya screen ni, saya punya voice saya dekat tengah-tengah ni. Yang ni awak boleh ubah awak boleh ubah ke mana saja awak nak. Okay, dia tak menjadi masalah. Awak boleh ubah je ke mana-mana. So setiap kali awak tukar tu, dekat portion yang ada voice ni je yang dia punya sound background ni akan turun. Kalau macam tadi kata mula-mula awak letak kat sini. So bila awak play kat sini, Saya Peter Reza. awak dengar dia punya voice dia turun. Cuba awak tolak ke tepi, awak play balik kat bahagian ni. Awak akan dengar dia punya sound dia makin kuat. Kenapa? Sebab dia dah relinkkan antara track satu ni dengan kita punya music ni. Okay. So mana-mana kita letak kita punya voice over ni, okay, mana-mana kita letak voice over ni, dia akan sentiasa ada. Jadi kita tak payah risaulah kita move kita punya voice over tu kat mana-mana, dia sentiasa akan ada sebab dia dah relink. Alright. Okay. Alright. Okay. Next. Boleh kita continue? Boleh. Boleh, alright. Okay. So, kalau kita ada this kind of punya voice over, saya kecilkan sikit Okay, saya kecilkan sikit. Okay. So, kalau kita ada this kind of punya voice over yang di mana kita punya percakapan kita ni agak dekat. Okay. So, jadi kita tak dapat perasan lah dekat mana which part the music yang akan kejap naik, kejap turun. So, apa yang kita akan buat, kita akan cut ataupun kita akan separate. Kita akan separatekan kita punya voice ni untuk jadi few part kita jauh-jauhkan sikit. Okay. So macam mana kita nak separatekan kita punya parts ni? Okay. So untuk separatekan kita punya parts, kita ada satu kita tools. Okay, satu tools untuk kita potong. Kalau awak tengok dekat atas ni, awak akan nampak clear-clear dekat situ dah tulis situ razor.
Okey, ada nampak macam pisau belit tu. Jumpa tak dekat bahagian atas ni? Okey, ada satu ni, nampak macam pisau belit tu. Nampak? Jumpa Sir, dah hilang. Dah hilang ke? Yang atas ni tak ada ni? Yang waveform semua ni tak ada? Tak ada, daripada hari tu dah hilang. Hari tu. Okey, pergi kat Windows. Pergi dekat Windows. Okey, lepas pergi kat Windows, cuba tengok dekat awak punya workspace ni. Cuba pakai default. Memang pakai tu pun. Yang pakai default. Kalau tak ada tu cuba pakai lain tengok. Advanced mixing ke. Dia sepatutnya keluar tu jap ni kalau tak ada cuba tengok kat awak punya ni tools ni. TOOLS ni. Tengok dia tick tak? Kalau saya macam saya kalau saya off tools tu dia tak ada. Kalau saya tekan balik tools ni dekat Windows tu dia ada balik. Cuba tengok dekat tools. Ada? Okey, cantik. Okey. So, ada tadi lagi seorang tadi siapa? Ada seorang lelaki tadi. Dia pun hilang kat tadi. Ada Okey. So, bila kita pergi dekat kita punya tools ni ada satu ni, pisau blade. Dia razor ataupun shortcut key adalah huruf R. Okey. Bila kita tekan huruf R, awak tengok apa jadi dekat kita punya ni. Letak awak punya mouse dekat awak punya track tu, dia akan keluar gambar pisau blade. Betul? Alright, okay. So, bila jadi pisau blade ni, maksudnya kita boleh placing dekat mana-mana yang kita nak kita potong. Kata saya cuba dulu saya tunjuk awak. Okay. So, depan ni dah ada kosong, saya tak nak. So, saya tekan dekat yang mana sampai had mana, saya tekan je, klik sekali, dia akan separate. Lepas tu, lepas dah potong, kita tekan balik yang ni, yang kita punya mouse ni, iaitu huruf V. So, saya boleh asingkan. Nampak? So, kalau saya tak nak yang ni, saya just tekan delete. Dia akan hilang. Alright, okay. So, saya tunjuk lagi sekali. Saya tekan huruf R ataupun saya ambil razor ni. Okay. So, saya pilih dekat mana saya nak. Okay, katalah for example saya nak potong kat sini. Sekejap saya dengar balik. Kat sini saya cakap apa Di Bandaraya Ipoh, salah sebuah taman yang berada dekat dengan saya ni adalah Bandar Seri Botani. Pada keadaan ini, nama saya Peter Reza. Sekarang ni saya berada di... Okay, saya tak boleh potong. Saya kena potong kat sini. Dekat sini. Saya kena potong dekat sini. Sebab depan ni okey. Portion depan ni, ini adalah yang saya sebut nama saya. Okey. So, itu adalah nama saya lah. So, saya tak boleh nak ni, saya kena potong dekat sini lah. So, jadi apa saya buat adalah saya pergi dekat sini, nama saya adalah Petra Reza. Petra Reza. Okey. So, Reza kat sini. So, saya tekan razor, saya potong. Satu. Lepas tu sambung. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Ipoh. Salah sebuah taman yang berada dekat dengan saya ni adalah Bandar Seri Botani. Okey, sini memang kosong lah. So, saya potong dekat sini. Saya potong kat sini. Yang tengah-tengah ni saya tak nak. Saya tekan delete. Okey. Lepas tu saya pergi hujung. Hujung ni pun saya tak nak. Saya tekan razor lagi sekali. Saya klik dan saya tekan V. Yang ni saya select dan saya tekan delete. So, kalau awak tengok secara keseluruhannya. So, saya ada 3 parts lah. Part 1, part 2. Alhamdulillah. Sorry. Part 1, part 2, part 3. Ini nama saya. Ini di lokasi saya. Dan ini apa situasi saya. Okay. So, awak boleh menggunakan razor tool ni. Untuk potong. Alright. Okay. Lepas tu kita boleh move-kan dia. Okay. Cuba try dulu.
Sir, Ya. memang kena 3 ke? Ada tiga tadi kita buat recording tadi kan. Yang mula-mula kita sebut nama, lepas tu kita bagi tahu kita kat mana, lepas tu kita bagi tahu situasi. Betul? Tak semestinya Ya. tak semestinya ikut tiga. Kalau ikut intonasi awak, kalau awak rasa awak boleh ada ruang untuk potong supaya orang faham, awak bolehlah buat 3 ke 4, tak jadi masalah. Saya buat 3 sebab saya punya intonasi saya memang ngam-ngam untuk tiga punya bahagian. Okay, sir. Alright. Okey, semua okey? Boleh? Okey, boleh kita continue? Boleh sir. Boleh Alright, okay. So, yang untuk potong ni tadi, sambung untuk potong ni tadi, tak semestinya kita dah pakai multi-track session, tak. Kalau masa yang kita buat yang kita punya waveform tadi pun, yang ni pun kita boleh potong juga. Kita boleh ambil kita punya razor ni, kita boleh potong part by part lah. Alright, okay. Yang mana kita tak nak tu, kita boleh delete. Alright, okay. So, return tu kita punya multi-track. Okay, now kita ada kita punya single track. Okay. So, kalau awak tengok, dia akan gerak berasingan. So, awak boleh place lah dekat mana. So, cuba susun, bagi jarak sikit lah supaya kita dengar music tu dia naik turun lah. Okay, kalau macam ni saya placing. Dan bila saya playback balik. Assalamualaikum. Nama saya Peter Reza. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Ipoh. Salah sebuah taman yang berada dekat dengan saya ni adalah Bandar Seri Botani. Pada keadaan Ipoh sekarang ni sangat-sangatlah tenang kerana kes COVID pada hari ini telah turun berbanding dengan kes semalam. Okay, so saya dapat dengar dia punya obvious lah. Yang dekat kosong ni, part kosong ni, yang dekat sini, sound dia akan naik. Yang part ketika ada ni, dia akan turun. Alright. Okay, so yang bila kita perasan okay, kalau kita perasan, bila kita dah potong ni, dia akan jadi single. Maksudnya jadi single adalah maksudnya dia dah stand alone lah. Bila dia stand alone, kita nampak tak? Remember tak function icon ni? Yang ada kotak dekat bucu ni. Siapa ingat apa function icon kotak dekat bucu ni? Yang ada square ni. Siapa masih lagi ingat? Kecilkan suara kat depan. Is in, is out. Yes, is in, is out. Dan function dia untuk kita kecilkan kita punya voice tu. Untuk naik, decline. Lepas tu, dia akan turun balik. Decline, dia akan naik, climb. Lepas tu dia akan decline balik. Okay. Dia in, dia naik. Dia maintain, dia sustain. Lepas tu dia akan turun balik. So, jadi kita punya akan jadi soft lah. So, kita boleh adjustable untuk dia punya every single each yang ni. Alright. Okay. Boleh tak jadi masalah. Okay. So, katalah for example, kita dah settle. Kita dah buat kita punya music ducking ni, settle. Lepas tu awak nak ubah. Cakap, sir, takkan setiap kali saya nak ubah ni, saya nak gerak ni, lepas tu ini pun akan ikut sekali. Sebab saya nak maintain kan. Alright, okay, boleh, tak jadi masalah. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh groupkan dia. Katalah kita dah potong-potong-potong ni, kita groupkan dia. Groupkan dia untuk dia menjadi satu, sebagai satu. So, apa awak boleh buat? Okay, select semua macam ni. Okay.
tarik je mouse ni, select semua sampai tiga-tiga ni menyala. Right click dekat mana-mana area. Okay. Lepas tu turun bawah. Awak cari ada satu perkataan group. Ada satu perkataan group. Okay. Nama dia group. Lepas tu awak ambil group clip ataupun dia punya shortcut key dia adalah Ctrl G. Ini memang standard lah Adobe punya ni. Kalau dalam Photoshop pun group Ctrl G. Dalam Illustrator pun Ctrl G. Kalau kita nak ungroup balik, kita tekan Shift Ctrl G. Alright, okay. So, apa yang akan terjadi apabila kita tekan group clip ni, okay, dia akan melekat. Nampak tadi dia warna hijau, sekarang dia tukar color, warna merah pula kan. Dia akan melekat. Melekat bermaksud kalau saya tarik yang depan ni, semua akan gerak sekali. Kalau saya tarik yang belakang ni pun semua akan gerak sekali. Dia dah gerak sebagai grouping lah. Okay. So function dia memudahkan kita once kita dah confirm ini memang location dia, inilah kita nak lock. Okay. So kita buatlah grouping. Senang kita nak move in dengan move out kita punya voice yang ada dalam kita punya track tu. Alright. Okay. Okay. Boleh? Boleh. So far okay boleh Boleh, semua boleh. Alright. Okay. Lagi satu Okay, habis dekat bahagian ni. Settle. Okay. So, bila kita dah settle, jadilah kita punya kita panggil kita punya music ducking. Ni pendek je sebenarnya. Dia sebab saya minta awak ambil yang sound ni less than 1 minute kan. Okay. Katalah macam for example you guys buat podcast. Okay, podcast yang kita bercakap dekat dalam tu kan. You guys nak buat music background. So, you ada lama you cakap. So, jadi takkan you guys nak buat macam yang naik turun tu satu-satu kan. So lama. So dengan adanya function yang ada dekat dalam kita punya Adobe Audition ni, dia akan terus auto apply. Bila auto apply, apa yang kita perlu buat? Buat voice over. Kita adjust kita punya voice over. Cleankan kita punya sound. Masukkan. Lepas tu kita adjust kat kita punya dynamic processing tu je. Lepas tu yang lain semua dah disettlekan. Simple as that. Tak susah pun sebenarnya. Alright, okay. Boleh? Boleh, cantik? Boleh. Katalah lepas Dah ni. boleh. Ya. Ya, Faiz. Faiz ke tadi cakap? Okay. Alright, katalah for example lepas habis Tak, juga. Ya, katalah lepas ni awak nak jadi DJ radio kan. You guys boleh buat sendiri. Tak payah susah-susah, you masukkan you guys punya music background, lepas tu masukkan you cakap. Okay, selamat pagi bersama dengan saya. Saya ni. Saya akan macam ni. Kita bersama, hari ni saya nak menceritakan sedikit cerita berkaitan dengan artis-artis Malaysia ya. Dilaporkan bahawa artis Malaysia bla 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 bla. Lepas tu you buat you punya tu. You hanya kena buat voice recording je. Yang music tak payah nak buat, dia auto sendiri. Okay. Alright. Ini adalah features yang memang ada dekat dalam Tak jumpa lah yang kostum tu. Apa dia? Tak jumpa kostum. Kostum? Bila masa saya ada sebut Saya kostum? sebut kostum tadi Mana ada kostum? Yang control tadi, control G Ctrl G. Okay. Lepas Ctrl G. Tak ada apa pun. Lepas tu je group clip tu. Lepas group clip, dia dah melekat lah. So you boleh ubah lah dia ke depan ke belakang. Dia dah bergerak sekali. Saya pun tak tukar lagi. Dia tak tukar lagi kali. Cuba tekan. Select dulu. Kena select semua. Kalau awak tak select, dia tak jadi apa-apa. Ambil ni, select semua. Lepas semua Ctrl G. lepas tu baru Ctrl G. Tengok jadi tak? Okay. Jadi Alright. Okay, katalah bila dah ada, kita hanya fokuskan pada tu. Okay, ini adalah features yang ada dekat dalam Adobe Premiere. Okay, so disebabkan ducking ni dah memang jadi orang kata standard, ramai orang buat. So yang apa awak boleh tahu sebenarnya function ducking ni pun dah ada pada software-software biasa. Kalau awak pernah dengar tak ada satu software video nama dia Filmora? Biasa tak dengar Filmora? Pernah. Ada Filmora. Okey. Yang saya confirm dengan awak, Filmora kalau awak pakai PC punya version memang ada. Kalau yang untuk mobile saya tak sure sebab saya tak ada mobile punya Filmora. Saya ada PC punya. So kalau PC punya version dia memang ada ducking. Ducking maksudnya
dalam Filmora untuk PC punya version, kita akan boleh letak kita punya voice. Okay, voice satu, lepas tu bawah tu saya boleh letak satu track. Dan bila saya klik pada track tu, saya boleh setkan voice tu adalah sebagai dia punya ducking. So, jadi apa-apa sound yang bawah ni automatically akan senyap ketika voice ni tengah running. Dia memang auto, dia akan auto buat. Sebab benda ni orang kata apa, memang dah jadi the most common lah. Memang orang akan apply. Sama juga yang macam tadi. Petang tadi yang mana masa kita belajar buat denoiser. Denoise, kebanyakan software pun memang dah ada juga. Okay, this kind of punya things lah. Okay, saya tunjuk sampel sikit Okay, jap. Saya off ni. Ada tak siapa-siapa yang ni memang kaki edit dekat telefon pakai Filmora? Ada tak? Tak ada Tidak. Tak ada Okey, tak apa. Sebab saya jarang pakai Rasa Ya? Ya, Ain. Filmora ada watermark. Apa ada watermark? Awak punya Filmora? Saya dengar ke? Dengar. Ya. Saya nak tanya. Kalau guna dalam Premiere Pro sama ke? Okey, sekejap lagi saya tunjuk Premiere Pro. Kejap sabar. Sabar. Sabar, saya tunjuk yang ni kejap. Saya tengah buka yang untuk apa ni? Filmora. Sekejap, saya masukkan footage dulu. Line saya dah start slow rasa. Ya. Putus-putus ke apa? Sangkut. Sangkut-sangkut. Okey, Macam okey. Astro kena. Okey, kejap. Betul. Sekejap 5 minit. Okey, 5 minit. 5 minit. Okey, sekarang okey. Okey tak sekarang ni? Okey. Tak sangkut dah Okey. Sekejap. Masih sangkut. Ada orang kata masih sangkut. Sekejap Saya ada display tak ada kan? Okey kan? Okey, sekejap. Okey. Sangkut lagi tak? Okey ke? Okey Okey. Okey. Cubaan 1 2. Okey. Cubaan 1 2. 1 2 1 2 1 2 1 2. Cubaan 1 2. Sangkut ke? Tolong bagi respon. Sangkut ke tak? Okey, sir. Okey. Okey, sir. Okey, alright. Okey, ini adalah untuk Filmora. Okey, boleh nampak kat skrin tak? Boleh nampak kat skrin Nampak kat skrin? Belum lagi. Belum lagi. Tak keluar air. Jap. Tak keluar. Sekejap lagi sekali. Saya try lagi sekali. Windows Filmora. Oh, dia tak mau Sekejap.
Adobe Audition saya ni. Okay. Windows Filmora. Okay, dia memang tak keluar. Okay, kejap. Sabar sabar. Saya share. Stop. Okay. Okay, nampak tak? Ada? Ada. Okay. So, ini adalah saya punya video lah. Okay. So, saya punya video. Dah sir. Ada. Okay. Ni saya punya video. Bawah ni saya dah setkan saya punya music background. Dan dalam ni ada saya punya voice lah. Dalam ni. Dalam ni ada saya punya voice dekat video pertama. Okay. So, ini dalam Filmora. Apa yang kita boleh buat, saya double klik dekat saya punya footage. Nanti dia akan ada bagi option ni. Video, audio, color dan juga animation. So, kita pergi dekat audio. Bila saya klik dekat sini, awak nampak tak ada ni? Denoiser. Dah ada kat sini. So, saya tekan je. Nanti dia akan apply. Dan dia ada music ducking. Nampak? Ducking. So, bila saya klik yang ni, dia bagi tahu lower the volume of other clip. So, bila saya tekan yang ni, automatically lah saya punya background ni dia akan turun suara. Dekat mana ada voice saya, dekat situlah background ni akan turun suara. Okay. So, dalam Filmora sendiri pun memang dah ada that function lah. So, nak kata ini adalah baru tak ada. Memang dah lama ada. Cuma dia tahu benda ni memudahkan orang. So, dia letaklah benda tu dah terus ada. Dan dalam ni hanya ada denoiser sahaja. Diham dengan satu lagi apa de-ease apa benda ke, dengan pop clip tu tak ada lagi dalam untuk yang Filmora ni lah. Okay. Yang ada so far ada denoiser saja. Kalau you guys punya video, you guys plan untuk buat denoiser saja, you guys terus boleh masuk kat sini lah. So dihilangkan denoise. Cuma satu saja saya bagi tahu awal, denoiser yang ada pada Filmora ni dia tak detail denoiser yang kita buat dekat dalam Adobe Audition tu. Adobe Audition tu kita boleh detail lah. Kita nak position dia berapa. Kalau macam denoiser yang ni, bila saya pilih yang ni, saya ada 3 option je. Weak, mid and strong. Saya tak boleh drag tengah-tengah. Dia tak boleh. So, kalau weak ni, saya masih lagi dengar noise. Tapi bila saya tekan mid, saya punya suara ni akan jadi macam pelik. Sepatutnya saya nak drag di tengah-tengah. Tak boleh. That's why kadang-kadang bila buat ni saya kena masuk dalam Adobe Premiere ataupun saya masukkan Adobe Audition untuk alter. Alright, okay. So ini adalah dalam Filmora. Okay, memang ada this kind of punya effects lah. Okay. Now saya tunjukkan you guys apa yang kita boleh buat dalam Adobe Premiere. Okay, sekejap saya buka Premiere dulu. Dia bagusnya apabila kita belajar benda ni dekat Adobe Audition. So you guys akan tahulah reflektif dia macam mana nak menggunakan software lain. Yang orang kata apa, on the same company lah. Macam Adobe Premiere, Adobe punya ni dia kan dalam satu company kan. Satu company yang buat software tu. So lebih senang lah. Okay, sekejap saya enlarge. Alright. Okay, saya pergi example. Boleh nampak agak skrin? Ke skrin hitam juga? Nampak. Okay, alright. Okay, ini adalah Adobe Premiere. So, saya import saya punya footage. Sorry. Okay, saya import saya punya footage kat sini. And then sama juga saya import saya punya sound lah. Background music. Okay. So dah ada ni. So saya pergi ke editing. Saya ambil saya punya footage ni. Saya drag masuk. Okay. So footage saya kat sini. So saya ambil nombor 2 background music. Saya drag, saya letak dekat bawah. Untuk layer audio 2 ni. Audio 1 adalah saya punya ni. Okay. So kejap. Awak tak nampak ni. Okay. So boleh nampak kan?
Nampak sir. Tadi. Saya besarkan. Nampak tu? Okay. So yang biru ni adalah audio daripada saya punya video. Yang hijau ni adalah kita punya background music lah. Alright. Okay. So sekarang ni dekat sini dia tak ada apa-apa. Sebab kita masih lagi dalam tab editing. Okay. Kalau saya pergi pada audio ni nampak atasnya ada tab audio kan? Okay. Tekan pada tab audio, awak tengok apa akan jadi. Okay. Dia akan jadi macam ni. Okay. Bila jadi macam ni, kita boleh apply apa what kind of effects yang kita nak lah. Kita nak buat di noiser pun boleh. Dekat sini dekat mana kita nak cari effect dia, you guys boleh pergi dekat kita punya ni. Kata for example, ini adalah dialog. Okay, ini adalah dialog saya. So saya klik pada dialog ni. Okay. So dia indicate as a dialog. Dekat sini ada, dekat sini. Dia dah bagi siap-siap. So loudness kita nak pakai repair, dia repair clarity, dynamic ni kita boleh adjust. Okay. Kita boleh setkan kita punya volume dan sebagainya. Dekat sini you guys boleh pilih what kind of sound effects yang you guys nak. Okay. So kejap ini dah detect sebagai ni, cloud ni. Effect. Kejap. Mana saya punya tab effect ni? Ni. Okay, dekat sebelah kiri ni ada tab effect ni dekat sini. So once you guys klik pada tab effect ni, okay, di noise. Ada tak di noise? Okay, nampak tu? Kita ada di noise kat sini. Nampak tu di noise ni? Okay, sama macam yang kita apply. Okay? So, jadi saya ambil ni. Saya drag. Saya letak dekat dalam ni. Di noise kat sini. Dia ada keluar dekat sini. Saya tekan edit ni. Sama tak? Dengan kita punya Adobe ni tadi. Adobe Audition. Sama. Sama. Dia memang sama. Dia tak ada beza pun. Cuma berkemungkinan dekat dalam ni ada efek-efek yang tak ada. Saya rasa tak ada yang ni. Diham. Kita tengok ada tak diham. Diham ada. Okay, pop filter kita tengok pop. Okay, pop tak ada. Jikalau awak ada keluarkan suara pop tu, dekat situ tak ada. Sebab saya type pop dia tak keluar. Ataupun saya tulis clip/pop. Nampak dia tak ada. Clip dengan pop tak ada. Okay, saya tekan reverb. Ada tak reverb? Sorry. Reverb. Okay, reverb ada. Okay. So ada certain yang tak ada. Yang di mana memerlukan kita untuk masuk ke dalam kita punya Adobe Audition. Okay. So dekat sini kita boleh buat precise. Sama juga macam dalam Adobe Audition. Okay. Dia all in dalam ni. So you guys boleh buat lah dengan lebih. Siapa baru masuk kelas ni? Kejap. Saya switch ke laptop. Alright, okay. Sorry saya continue balik. Okay. So nampak kat dalam Adobe Premiere ni dah boleh buat. Dia dah boleh masuk kat sini. Semua dah ada. Kita dah boleh setkan. Okay. So yang ni tadi Okay. Now kalau saya klik kat atas tadi, dia akan detect sebagai dialog. Sekarang bawah ni yang kita punya sound effect ni kita boleh masukkan sebagai music. Kita klik sebagai music. Nanti dia akan auto setting kita sebagai music. Kita nak setkan kita punya dia macam mana. Nampak tak ni? Dia bagi tahu sini. Dark against everything. Okay. Smooth hard vocal ducking. Smooth ducking. So dekat bawah ni ada function ducking. Nampak ni ducking ni. So kita klik ducking dekat sini. Alright. Okay. So kita boleh adjust dia punya sensitivity kat mana. Sebab dia dah bagi tahu. Duck. Bila tengok kita tekan ducking, dia automatically detect. Dia kata duck against dialog clip. Yang ni tadi memang kita dah setkan kepada dialog. Jadi bila saya play, music saya belakang ni akan senyap. Okay, sebab dia dah detect kita punya tu. Okay, semua dekat sini. Dia sama je macam dalam Adobe Audition. Okay, cuma ada 2-3 benda yang tak ada lah. Alright, okay. Biasa kalau dah ada benda di dekat dalam Adobe Audition, kenapa kita nak pakai Adobe Audition? Soalan yang bernas juga tu sebenarnya. Kalau awak tanya dengan saya, okay. Kenapa nak kena ada Adobe Audition? Kena ingat, Adobe Audition bukan software untuk edit video. Awak kena faham. Adobe Audition bukan software untuk edit video. Adobe Audition adalah software untuk edit apa? Audio. Untuk edit audio. Adobe Audition adalah untuk kita edit audio. Okay.
So ini Adobe Audition, dia guna untuk kita edit audio. Okay, cuba tengok belah kanan saya ni. Sama tak tadi? Dialog, music, effects dengan ambience. Sama kan macam dalam Adobe Premiere tadi kan? Okay. Dan Adobe Audition ni, orang bukan sekadar untuk edit audio. Orang compose lagu menggunakan kita punya Adobe Audition juga. Orang buat music menggunakan Adobe Audition juga. Dan dia punya save file dan saving rendering time dia sangat-sangat cepat. Berbanding kalau kita menggunakan Adobe Premiere tadi, kalau kita buka Adobe Premiere, kita nak edit sound semata-mata, awak nak buka Adobe Premiere tu pun dah load lambat. Sebab apa? Adobe Premiere adalah guna untuk apa? Video. Adobe Premiere guna untuk edit video. So yang melambatkan proses ni adalah kita punya video ni yang kita nak render. Itu yang sebenarnya lambat. That's why orang prefer untuk buat. Tapi sebenarnya kita boleh je relink kita punya working file kita daripada Adobe Audition tu kita bawa masuk dalam ni. Dia memang boleh relink. Kalau kita tengok dekat sini, ini Adobe Premiere. Kalau saya pergi kat file, okay, kita boleh export. Okay, dekat sini kita boleh setkan kita nak masukkan kat mana. Sorry. Mana? Okay, nampak ni. Okay, yang ni kita ada Adobe Dynamic Link. Kita boleh replace. Ini untuk After Effects lah. Kalau link media tak silap saya, dia ada sync dia. Alright. Okay, kita boleh synckan dia dengan kita punya project dekat dalam kita punya Adobe Audition. So dia akan terus keluar kat bawah ni. Okay. Tapi dia nanti awak pula confused. Tapi tak apa. Nanti dalam Adobe Audition tu juga saya akan jawab macam mana kita boleh import video. Tapi dia tak akan save sebagai video lah. Dia akan save sebagai audio saja. Lebih cepat dia punya file dia. Kalau macam dekat sini, kita masih lagi boleh buat audio editing. Tapi dia akan jadi slow sebab dia nak processing dia, dia nak proses kita punya video ni agak lambat. Okay. So dia semua adalah sama. So jadi kalau siapa yang dah biasa guna Adobe Premiere ni, continue je Adobe Premiere. Ini Adobe Premiere ni software yang bagus, memang dah all complete. Dan dia punya new yang 2019 dan ke atas dia punya new layout ni memang awak follow je. Ikut je dia punya step dia. Mula-mula pergi learn, lepas tu pergi assemble, okey, susun awak punya, masukkan awak punya file. Okey, dah masukkan file. Apa next step? Next step barulah kita start editing. Follow je editing. Edit, potong. Okey, dah settle potong semua, dah susun cantiknya, dah okey, clear. Pergi pula kat color. Masuk belajar buat color. Kita buat grading semua. Dah settle buat color, kita dah buat grading semua. Okey, lepas kita dah masuk dah color, kita dah buat grading semua. Okay, lepas tu apa next? Bubuh effect. Masuk kat tab effects. Bubuh pula effects. Apa effect kita nak masukkan dalam video. Lepas tu, dah settle effect semua, baru kita masuk audio. Dalam audio ni, kita effects apa kita nak, audio apa kita nak letak kat effects ni. Kata dekat effects tu, awak ada buat effects dia macam, apa yang lampu klip, yang flash tu. So dekat audio ni, awak letaklah yang bunyi flash. Something like that. Last kali baru masuk grafik. Grafik ni tulisan, gambar, apa benda, you guys masukkan lower third dan sebagainya. Settle tu, apa lagi last kali final, kita render. Nampak tak dia punya flow dia dah susun cantik lah. Sebenarnya flow ni, saya beritahu flow ni adalah daripada Final Cut Pro. Siapa yang pernah pakai Apple sebelum ni, dia akan tahulah. Sebab dulu sebelum saya pakai Adobe Premiere ni, saya pakai Final Cut Pro. Final Cut Pro dulu memang dah mengamalkan konsep ni. Sebab dia tahu working flow dia macam mana. Mula buat apa. Memang that's why ramai orang suka pakai Final Cut Pro. Sebab dia punya sunan dia cantik. Dia tahu, okay, lepas ni buat apa. Memang dia akan follow je. So Adobe mengambil langkah yang sama, dia ikut apa yang Final Cut Pro buat. So awak follow je the step ni. InsyaAllah video awak dan awak punya proses untuk editing ni tak akan jadi barai lah. Di one by one. So awak tahu next ni apa. Bila nak sampai audio. Senang. Alright, okay. Boleh Kita kembali semula ke kita punya Adobe Audition. Right. Alright, okay. Alright, settle Okay.
So sekarang ni kita dah ada kita punya track yang ni, yang mana kita dah lock. Okay, so sekarang ni katalah for example you nak save you guys punya file. Dia ada dua type of file yang kita boleh save lah. One adalah yang di mana kita boleh save as a project. Okay, so untuk save sebagai project, apa yang awak boleh buat, pergi dekat file. Katalah project ni sebenarnya kalau for example nanti next time awak nak alter balik, okay, tak cantik lah dekat sini, ni nak ubah tempat lain. Okay, so awak nak ubah tempat lain. Sekejap awak nak ubah tempat lain. Say ungroup dulu. Sepatutnya dia ungroup ni. Sorry. Okay. Suspend group. Okay. So saya pindah depan ni. Katalah awak nak ubah, nak alter lah. Nak alter, kita boleh alter Okay. So untuk kita simpan ni, awak pergi dekat file. Okay, lepas pergi dekat file, kita tekan save as. Okay, dia akan keluar pop-up ni. Ada tak dia keluar pop-up? Ada, okay. So, cuba tengok dekat dia punya file name tu. Nama kita, lepas tu belakang tu ada .sesx. Ada tak? Dia tulis situ. Ada Okay, itu maksudnya ini adalah file session. That's why SESX. File session. Yang bawah tu format tu pun dia dah letak situ. Session. Dia dah bagi tahu audition session. So awak boleh pilih lokasi dekat mana awak nak simpan. So dekat sini kalau saya biarkan, dia akan simpan dalam saya punya user Adobe Audition 12. Lepas tu atas nama saya, file ducking. Kalau awak rasa tak nak cari sini, awak nak store dekat awak punya library awak sendiri, dekat dalam awak punya hard disk, awak boleh tekan browser, cari balik dekat mana awak nak store punya file tu, tak jadi masalah. Benda yang sama juga. And then you guys tekan OK. Bila tekan OK, kita dah save kita punya file session ni. So bila kita buka balik kita punya file session, kita akan dapat benda yang sama. Kita masih lagi boleh alter, kita boleh adjust dan sebagainya. Alright? Okay? Itu yang pertama untuk kita save kita punya file session. Okay, boleh dapat? Boleh, sir. Boleh? Okay. Yang kedua, save yang kedua. Save yang kedua, katalah in case, sir, saya dah complete sir. Saya punya file ni. Saya dah complete. Memang saya nak embed lah. Macam ni lah bunyi saya. Okay. Maksudnya jadikan file MP3. So, pergi dekat file. Sama juga. Pergi dekat save. Okay. Save as ni. You guys pergi dekat format ni. Sorry lah. Bukan kat sini. You guys pergi dekat file. Pergi dekat export. Okay. Dekat export ni, you guys boleh pilih. You guys nak yang ni. Multi-track mix down. Bila multi-track mix down ni, maksudnya dia akan combinekan. Okay. Combinekan semua kita punya file ni, dia akan jadi satu. Kalau macam for example, kita ambil entire session ni, keseluruhan. Keseluruhan session, tekan sini. Dan kita boleh pilih nama kita ni apa, mix down. Okay. Pilih file dia, file apa. Katalah for example, kat sini saya ambil MP3 standard. Okay. Dan nama dia mix down ini. So, saya save dekat desktop. Yang lain tak payah usik, 44, 100, MP3 and so on, so on, so on. Dan saya klik OK. Bila saya klik OK, dia akan mix, dia akan mergekan semua kita punya track. Sekarang ni kita ada 2 track lah. Kalau awak ada 18 track, dia akan mix downkan semua 18 track tu. Dan awak boleh buka balik dekat awak punya desktop. Dekat file awak tu akan ada yang kita dah jadi satu single file, iaitu MP3 kita. Simple as that. Okay. Alright. Boleh? So far okay? Boleh? Boleh. Boleh. Yang lain semua okay tak? Okay. Boleh, alright. Okay. Okay, alright, cantik. Satu lagi. Last. Okay, satu lagi last. Katalah, sir, saya ni bila saya buat podcast, saya ni bercakap dengan orang, sir. So, ada 2 orang. So, ada 2 track. So, macam mana saya nak add satu lagi track? Okay. So, dalam multi-track ni, dekat sini dia bagi kita 3 track sahaja. Voice over, music dan juga ni. Katalah for example awak ada lebih daripada seorang untuk jadikan kita punya voice over ni lah. So apa boleh buat, pergi dekat awak punya multi track ni, dekat track ni, okay,
tambah satu lagi track dekat sini. Okay. Dekat sini you guys boleh tambah satu lagi track. Okay. Sekejap saya double confirm dulu. Patutnya kita tambah. Okay. Okay. Add track kat sini. So dia akan jadi track kat sini. Okay. So dia akan masuk track dekat sini. So bila dia masuk track kat sini, katalah for example saya ambil saya punya voice over ni. Voice over yang sama ni, saya drag masukkan dia kat dalam ni. Jadi katalah ini adalah second punya person lah. Okay, bila second punya person dan saya klik yang ni. Nampak tak toggle? Toggle to power off yang stick ni lah. Bila saya tekan yang ni, barulah efek dia mendatang. So kalau ada 2 orang ke 3 orang bercakap, barulah boleh. Sekejap saya besarkan ni sebab saya punya muzik ni panjang lah. Okay. So dekat sini. So awal orang cakap sini, dekat sini pun saya bercakap. Bila saya dengar kat sini, Assalamualaikum. Nama saya Petra Reza. Okay. Sekarang ni saya berada di so kita boleh apply effects yang sama. 2-3 orang cakap dekat sini. Okay, dia akan buat music ducking juga. Alright. Okay. So benda yang samalah dekat sini. Sini pun dia apply kita punya music ducking. Okay. Fade in, fade out. Okay. Music ducking kat sini. So dia akan apply kat sini. Alright. Okay. Itu cara dia. Kalau tak nak, you guys boleh tekan kat sini. Yang ni track yang ni, you guys boleh delete je track ni kalau you guys tak nak. Okay. Alright. Itu cara dia kalau kita nak add track dan kita nak ada 2 orang yang bercakap lah dalam kita ni. Dan sambil masa sama kita buat music ducking. Alright. Okay. So far semua okay boleh? Okay, boleh? Boleh. Alright, okay. So kita recap dulu. So malam ni kita dah belajar macam mana kita nak gunakan multi-track ataupun session. Okay, multi-track yang di mana multi-track ni akan bagi kita lebih daripada satu track. Dan malam ni juga kita dah menggunakan template ducking. Ducking ni adalah satu proses yang di mana dia akan merendahkan music punya track jikalau kita ada voice punya track. Seperti jikalau kita buat DJ, kita buat podcast ke dan sebagainya. Jadi kita tak payah manually turunkan ataupun naikkan kita punya music satu per satu. Dia automatically detects. So apa yang kita boleh buat dekat sini, kita punya proses kalau kita play, once kita letak, kalau kita play masih lagi tidak berpuas hati, kita boleh pergi dekat kita punya music, dekat dynamic processing ni kita double click dan kita boleh adjust kita punya dynamic processing ni. Waktu bila dia nak naik dan turun. Kalau terlampau tinggi tu you guys boleh rendahkan lah dan you guys sampailah yang kita okay. Okay. Dan lepas dah tu kita boleh splitkan kita punya sound kita. Tadi dia bercampur, kita boleh split dan kita boleh groupkan. So sekarang ni dia dah jadi single. So untuk groupkan, select semua, tekan saja Ctrl G. So nanti dia akan grouping. So jadi bila saya tekan V balik ni, saya nak ubah. So ke mana-mana saja dia pergi, dia akan jadi satu group. Sorry, sekejap Okey, ke mana-mana saja dia akan jadi satu group. Patutnya dia grouping ni. Sorry. Sekejap select group. Okey, dia dah grouping ni. Sepatutnya dia akan bergerak sekali bila saya gerak ni. Okey, dia akan gerak sekali lah. Okey, kita punya grouping ni. Alright, okey. Dan dalam masa yang sama juga tadi kita dah bagi tahu yang kita boleh fine tune kita punya sound ni lah. Sebab dia ada single, dia jadi single-single ni. Kita boleh fine tune kita punya setiap satu yang kita dah split ni. Okay, kalau kita nak ubah position pun boleh. Ubahkan sebelah sini, ubahkan sebelah sini pun boleh, tak menjadi masalah. Okay, dia masih lagi di movable. Okay, and then before kita ni, saya ada bagi tahu guys macam mana nak save project. Okay, di mana kita save as, dia akan save as nama project dan juga .session, SESX. Okay, itu adalah session lah. So once kita dah save, kita boleh buka balik kita punya file. Alright, okay. So save, saya nak semua orang save file ni. Nanti the next time kalau kita nak buka balik, kita nak tahu kita ada kita punya file ni. Alright, okay. Boleh save file masing-masing Save file masing-masing. Okay, so far ada soalan tak? So far okay? Ada soalan? Setakat ni tiada sah. Tak ada boleh Alright, okay. Kalau ada yang mana terlepas ke dan sebagainya, nanti kejap lagi saya akan upload video ni dekat kelas. So you guys boleh tengok balik. Okay.
So you guys boleh try out lah kalau mana-mana siapa terlepas tadi ada line putus ke benda dan sebagainya. Alright, okay. So kalau tak ada, saya rasa itu saja untuk kelas kita yang kita ganti, iaitu minggu lepas. Okay, untuk minggu ni. Alright. Okay, diharap you guys will learn something untuk kelas pada malam ni. Dan kalau tak ada apa, saya rasa saya sudahi dengan bilau taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum tu, minta you guys isi attendance dahulu. Alright, okay. Saya akan bagi link lagi sekali. Okay, minta you guys isi attendance. Saya akan bagi dekat kita punya chat room lah. Alright, okay. So boleh tengok dekat chat room Google Meet tu, saya ada bagi tu, tolong isi attendance. Okay. Boleh isi attendance tu. Alright, kalau tak ada apa, itu saja untuk kelas kita pada malam ni. Thank you so much. Dan saya mendoakan agar semua berada dalam keadaan selamat dan dijauhkan daripada segala malapetaka. Alright, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sama. Thank you, sir. Thank you. Okey, sir. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.